Tempoh PKP 1.0, ramai di antaranya yang belum menyedari tentang tabungan jangka masa panjang sekiranya wabak ini belum berakhir. Kini dapat dilihat walaupun wabak ini masih belum berakhir, ramai yang mengalami kesusutan wang simpanan dan sekaligus menyebabkan faktor terjadinya masalah tekanan hidup. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kita bertemu lagi jam 12 tengah hari ini, hari Rabu 15 September. Bersama saya Farian Ahmad dan juga rakan saya Siti Hasfiza Aswati Sabja. Saya suka sebut nama penuh awak. Alhamdulillah, penuh awak bagi ya. Ada 4-5 nama tu. Okey. Dan secerianya Fahrin, kami harap anda juga di rumah penonton-penonton wanita hari ini terus ceria, terus gembira dengan apa sahaja yang anda lakukan pada hari ini. Maklumlah kita ini dah pun menjalani kehidupan seperti biasa. Kalau sebelum ini Fahrin, mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini yang masih lagi berada dalam rumah. Maklumlah ni minggu cuti sekolah, mungkin ada juga aktiviti-aktiviti yang anda bawa anak-anda keluar pergi berkelah, pergi piknik di taman dan tasik, di mana-mana saja anda berada, tetapi pastikan anda terus mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Bercakap tentang itu juga, saya nak mengajak semua juga, walaupun kita ada kelonggaran, kebebasan, tetapi pentingnya untuk anda semua ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita supaya kita lebih cakna tentang bagaimana harus kita menjaga diri, tempat-tempat yang kita harus elakkan. Kadang-kadang Fiza, bukan apa, kita seronok nak pergi ke satu tempat tapi sebenarnya tempat tu dah sesak. Jadi jauhkan saja. Buat perancangan lain. Kita cari alternatif lain kan. Kalau kita cakap tentang membawa anak-anak pergi bercuti, keluar ambil angin dan sebagainya, inilah rasa kasih dan sayang ibu bapa ni yang mementingkan, orang kata, kebajikan anak-anak kita. Nak pastikan kesihatan mental itu tetap terbaik supaya anak-anak ni tak rasa tertekan duduk dalam rumah dan sebagainya. Bercakap tentang kasih sayang ini juga Fahrin, kami nak kongsikan kepada anda penonton, ini antara bingkisan yang tular di media sosial beberapa hari yang lalu tentang kisah kasih dan sayang, cinta abadi dan sejati seorang isteri ini yang sanggup menjaga suaminya. Jadi dengan kudrat yang ada, saya dukung suami. Ini kisah tentang Sita yang mendukung suaminya Satish Kumar yang kudung kedua-dua kakinya. Dan berpunca daripada saluran darah tersumbat dan menyebabkan berlaku jangkitan kuman. Dan malangnya beliau ataupun mereka harus membuat pilihan sama ada untuk dibedah, dibuang kedua-dua tangan dan juga kakinya dan untuk meneruskan kehidupan. Jadi suaminya telah mengambil keputusan, saya ingin teruskan kehidupan, saya ingin lihat anak-anak saya membesar. Yang menarik perhatian saya dalam artikel daripada Harian Metro ini, katanya mungkin kalau wanita lain mereka tak sanggup untuk berkongsi hidup sekiranya pasangan mereka tidak sempurna, tetapi isteri kepada Satish Kumar, Sita ini tidak memandang itu semua, malahan menjaga Satish dengan sepenuh hati. Dan inilah dia, kalau kita lihat pengorbanan bukan saja menjaga suami, tapi juga anak yang berusia 3 hingga 10 tahun. Jadi itulah kasih sayang seorang isteri, seperti mana yang Fiza katakan tadi, kasih sayang sejati yang kita selalu mahukan dalam hidup. Dalam kisah ini sebenarnya Fiza, saya selalu terfikir bahawa kita dilanda cabaran, dilanda ujian, kadang-kadang kita selalu mengeluh, tapi kita sentiasa harus ingat yang bahawa kalau kita rasa kita susah, ramai lagi yang sebenarnya lebih susah daripada kita. Saya ambil dan simpan dalam hati apa yang Fahrin kata-kata. Betul-betul. Sebenarnya kita kena selalu lihat apa yang berlaku di sekeliling kita ni. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Sangat-sangat benar apa yang Fahrin katakan itu. Okey, kita tinggalkan tentang itu. Kita nak kongsikan sesuatu yang lebih happy, janji happy di TV9. Sebenarnya kan Fahrin, bagi penonton-penonton yang mengikuti perkembangan di TV9, kalau kita lihat daripada Ogos lalu, dah ada banyak pembaharuan yang dibawakan. Tapi pada 9 September lalu, TV9 berubah dengan wajah baharu untuk penonton-penonton setianya. Yang menariknya bukan saja berwajah baharu, tapi ada kawan-kawan baharu. Ya, kita bersama dengan TV9 Friends, salah seorangnya. Kita bersama dengan
Naim Daniel. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Sihat, Baik. Alhamdulillah. Naim, saya nak ambil kesempatan nak ucapkan happy belated birthday kepada awak. Berkongsi tarikh lahir yang sama dengan Fiza. Betul? Kita orang kembar sama hari tapi Lain tahun lahir. Lain tahun. Okey, Naim, untuk kolaborasi TV9 kali ini, Janji Happy ini, Naim sebenarnya berkolaborasi bersama dengan Alif Sata menyanyikan lagu Janji Happy TV9 tu kan. Okey, dipilih untuk menyanyikan lagu tema untuk stesen ni ketika dilamar. Bagaimana reaksi dan perasaan tu? Naim, pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada keluarga di TV9 sebab beri kepercayaan kepada Naim untuk menjadi part of Friends of TV9. And ini Naim percaya the Friends of TV9 kat tu semua nama-nama yang memang nama-nama besar, nama-nama yang prolific. Kita ada Dato' Roshamno, kita ada Alif Sata, kita ada Amira Rosli. And untuk berada di samping this A-lister ni rasa sangat-sangat menarik. And kita dapat pula projek bersama dengan Alif Sata dalam sebuah lagu berjudul Janji Happy ni. And sebenarnya kelakar dulu, my very first time masa get into the music industry, Naim buat cover je lagu Alif Sata, and Alif Sata repost pun dia dah happy, and now kita dalam satu projek sama-sama menyanyikan lagu tu and sama-sama jadi Friends of TV9. So I sangat bersyukur. So best sangat. Dan sama-sama happy. Okey. Yang penting janji happy. Janji happy. Okey, tentang lagu ini sendiri, Naim, dan juga kolaborasi bersama dengan Alif Sata, bagaimana boleh ceritakan sedikit mengenai lagu ini, kisahnya dan komposernya? So lagu Janji Happy ni hasil ciptaan oleh John Jif, Firdaus Rahmat dan juga Omar K. Lagu ni kita seboleh-bolehnya nak datangkan satu mood baru, especially kita tahu TV9 berwajah baru, kita tahu banyak program baru, and kita nak datangkan mood yang fresh, and kita nak lagu ni dekat di hati semua orang. Yang nak tahu dekat masa sekarang ni, di zaman era pandemik ni, semua orang ada masalah masing-masing, ada cabaran dan juga masing-masing. But I really hope, we really hope from TV9, really hope agar lagu ni dapat memberi semangat agar semua orang, walau apa pun yang berlaku, walau apa pun jadi, janji kita happy. Sebab this is the very last thing kita nak hilang dalam hidup kita, iaitu keceriaan. And nak rasa inilah cuba yang kita tampilkan dalam Friends of TV9 untuk kita sama-sama jadi duta bukan saja kepada TV9 but also kepada masyarakat, yang kita nak spread positivity dalam kita berhibur. Saya dengar Naim cakap ni pun saya pun bersemangat juga sebenarnya, Farin. Kalau kita cakap tentang positivity ataupun happy ni, dalam tempoh pandemik 2 tahun ni, kita selalu inginkan apa? Kegembiraan, kebebasan, agar kita dapat meraihkan kegembiraan kita ini bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Itu jugalah yang ingin dibawakan oleh Naim, Alif dan juga Friends of TV9 di TV9 Janji Happy ini. Dan kabarnya untuk membawa dan berkongsi kegembiraan ini, Naim juga ada berkongsi ataupun menyertai tentang food bank. Naim, kalau boleh dikongsikan tentang perkara tersebut. Itu merupakan sebuah inisiatif yang secara impromptu Naim buat, sebab Naim percaya untuk kita nak buat baik ni, kita tak perlu menunggu masa atau ketika bila mana kita rasa macam benda tu tergerak, then we can just do it. And Naim pun cuba untuk nak datangkan with this one blueprint, di mana Naim sebagai anak muda juga di dalam industri seni, kita nak buktikan the youth and especially mereka-mereka yang berada di dalam media hiburan ini sebagai satu benchmark di mana anak muda pun mampu contribute kepada society. Sebab sebelum ni kan macam kita pergi show, kita balik macam tu, and kita tak pernah nak betul-betul get into the people yang tengah dalam kesusahan. And bila kita libatkan diri dalam kerja-kerja amal macam tu, then only kita boleh humble ourselves down, and also benda tu pun mengajar diri sendiri untuk kita nak tengok dunia ni bukan sahaja tentang kita. Okey, baik. Kembali tentang lagu Janji Happy tadi, Naim, ada video muzik yang akan dilancarkan. Mungkin kongsi sedikit secara ringkas. Okay, music video Janji Happy akan ditayangkan pada 17 September di semua platform digital, and also kita dapat tengok nanti muka Alif Sata yang tengah happy-happy kat situ, and a lot of other things yang ada. And kami sangat-sangat tak sabar untuk nak launch, sebab lagu ni kita tak rasa macam sebuah lagu campaign tau. Dia macam a fun project both of us untuk nak share dengan semua orang, yang I hope that the vibe and sampai dekat semua orang. Yang paling penting kita nak semua orang janji happy. So jangan lupa untuk tengok Janji Happy kat YouTube pada 17 September ni, insyaAllah. InsyaAllah. Farin, janji happy. Janji happy. Macam tu. Okey, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Naim di atas perkongsian pada hari ini. Yang penting kita semua janji happy. Naim pun terus happy. Jaga diri, stay safe. Sampaikan salam pada keluarga, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, jaga diri Naim. Okey. Alright.
Saya tadi sebenarnya bila dengar Naim cakap pasal food bank tu, saya pula dah terbayang lain pula. Saya punya money bank. Money bank saya ni okey ke tak okey? Tapi saya dengar awak ada banyak kan money bank kan? Amin kalau ada. Okey, ini kita nak kongsikan antara inisiatif-inisiatif yang mungkin dilakukan oleh mereka, bagaimana cara untuk mereka menabung dan sebagainya. Kami kongsikan melalui perkongsian TikTok pada hari ini. Saksikan. Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20-something, I still know nothing about who I am or what I'm not. So call me a pessimist, but I don't believe in it. Finding a true love is bullshit. Zaman sekarang tak perlu tampang, karena semua butuh uang. Kulit putih, baju rapi, tapi kantong tak berisi. Ala-ala, hai Wah, kreatif cara orang simpan duit pada macam-macam cara Betul, ini sebenarnya juga cara untuk kita memupuk dan juga mengajar anak-anak kita cara tabungan terbaik untuk menyimpan duit. Inilah Farin, kalau cakap tentang tabung ni, bukan kita suka-suka simpan duit tu tanpa ada matlamat. Kita kena tahu apa matlamat ataupun objektif kita untuk menyimpan tu. Nah, saya ingat lagi kecil-kecil saya masuk dalam tabung itik 20 sen. Sebenarnya matlamat saya nak beli permainan. Tapi bila dah besar ni, matlamat kita dah jadi lain. Betul. Kerana apabila dah berkeluarga, kita harus fikirkan anak-anak, fikirkan keluarga dan pelbagai lagi. Dan antara perkara-perkara yang meresah dan juga menakutkan, seandainya kita ataupun saya tak cukup tabung kecemasan. Itu antaranya. Itu yang paling penting. Macam saya sendiri, Farid, untuk beberapa tahun sebelum ni, saya ada tabung untuk saya simpan untuk diberikan pada waktu hari raya, duit raya, tabung sedekah kita. Kemudian tabung untuk kecemasan tu kena ada, dan juga tabung untuk perbelanjaan sekolah anak-anak buah saya. Jadi hujung-hujung bulan, hujung-hujung tahun tu nanti nak beli baju sekolah dan sebagainya, kita guna. Kalau tak cukup, kita tambah. Tapi sebenarnya hari ini perlu ada lebih lagi tabung-tabung yang kita kena ada bagi di waktu hujan. Orang putih kata rainy days lah. Okey. Anda boleh terus kongsikan pandangan, pendapat anda dan bagaimana cara untuk anda membuat tabungan keluarga anda secara kreatif. Anda boleh terus kongsikan di laman sesawang yang telah pun tertulis di kaca TV ketika ini. Ya, Wanita Hari Ini TV3 dan WHI TV3. Pastikan anda terus bersama dengan kami kerana di waktu inilah kita harus merancang tabung dan juga perbelanjaan kita. Nak RM5 nak masuk tabung. Kita berehat seketika. RM5. Wanita Hari Ini. Baik, terus bersama dengan kami dan kami dah kongsikan pada awal tadi tentang apa yang kami ingin mengajak semua untuk bersama-sama dengan kami tentang topik menabung. Tapi kadang-kadang ni Fiza bukan apa. Bila cakap pasal menabung, alah kita ni asyik cakap pasal menabung ni, tapi kali ni kita nak bincang sesuatu yang benar-benar serius dan sedikit berbeza, Fiza. Dan apa yang kita perlu faham tentang konsep tabungan ni, simpan duit kat rumah ke, simpan duit kat bank ataupun melalui pelaburan. Sebelum kita nak bersama dengan tetamu kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Syifa. Silakan. Pandemik COVID-19 bukan sahaja melibatkan faktor kesihatan tetapi turut melumpuhkan ekonomi dunia. Malaysia tidak terkecuali apabila pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 yang dilaksanakan pada Mac tahun lalu sehingga kini mengakibatkan hampir sebahagian besar sektor ekonomi telah ditutup buat sementara waktu. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran meningkat kepada 4.5% dan ia merupakan kadar tertinggi yang dicatatkan sejak 1993. Sepanjang tempoh ini, terdapat banyak bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan kepada rakyat yang terjejas. Antaranya, bantuan khas COVID-19, bantuan geran khas prihatin,
pemberian moratorium selama 6 bulan kepada semua individu tanpa mengira golongan, rebate elektrik, pengeluaran air sinar dan air citra. Walau bagaimanapun, sepanjang tempoh PKP 1.0, ramai di antaranya yang belum menyedari tentang tabungan jangka masa panjang sekiranya wabak ini belum berakhir. Menurut kajian Pusat Penyelidikan Undian UCSI, sebanyak 34.9% pengeluaran wang air sinar digunakan untuk pelaburan saham dan membeli emas. Selain itu, ada juga yang menggunakan bantuan khas kerajaan ini untuk berlibur. Kini dapat dilihat walaupun wabak ini masih belum berakhir, ramai yang mengalami kesusutan wang simpanan dan sekaligus menyebabkan faktor terjadinya masalah tekanan hidup. Persoalannya, sejauh mana kepentingan perlunya ada tabungan keluarga? Masihkah boleh kita menabung di saat ini? Dan apakah cara terbaik untuk kekal konsisten dalam menyimpan? Itu dia menerusi laporan yang dikongsikan tadi sepanjang tempoh PKP 1.0, ramai yang belum menyedari tentang tabungan jangka masa panjang Fahrin. Dan menurut kajian Pusat Penyelidikan Undian UCSI, sebanyak 34.9% pengeluaran wang air sinar digunakan untuk pelaburan saham dan membeli emas, dan ada juga yang menggunakannya untuk hiburan. Tapi kalau kita lihat merujuk kepada apa yang Fiza katakan dan juga laporan sebentar saja tadi, pelbagai cara yang orang lakukan untuk membelanjakan wang mereka daripada bantuan-bantuan yang diberikan dan sebagainya. Tetapi akhirnya apabila sesuatu yang berlaku itu berpanjangan, tidak disangka, inilah yang telah memberi masalah kepada masyarakat kita. Kita nak ajukan soalan-soalan ini kepada individu yang lebih arif lagi tentang topik ini. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad selaku pensyarah kanan daripada UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza. Terima kasih Farin. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay. Doktor, saya tengok doktor di kaca TV ketika ni dengan saya tengok Farin, saya macam keliru sikit sebab nampak lebih kurang sama, Doktor. Saya bila nampak Fiza memang semula jadi lawa lah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sama level. Jadi tak risau sangatlah. Bila orang tu. Okey, tapi apa yang pasti kita sama-sama bersemangat dan ceria untuk mencelikkan masyarakat kita tentang tabungan keluarga ini, Doktor. Okey, Doktor, mungkin untuk membuka perbincangan kita, tabung keluarga ni untuk pemahaman secara umum kepada penonton-penonton wanita hari ini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini. Saya dengar tadi ada preview yang disediakan dan sebagainya. Saya rasa sangat luar biasa. Kenapa luar biasa, Tuan-tuan dan puan? Antara dia ialah saluran perdana macam program wanita hari ini, TV3 dan sebagainya. Hari ini mula memberi, saya suka benda ni sebenarnya. Saya suka bila kesedaran ini mula kita tiup, kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat start ada kefahaman tentang menabung ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab apa, Farin? Sebab apa, Rizal? Penting kita bandingkan negara kita dengan negara lain. Sebab tengok pengaruh wanita hari ini besar dan sebagainya, dan kita rasa seronok bila makin banyak. Saya tengok dah setiap minggu kita ada topik tentang kewangan ni dan sebagainya. Dia akan start mendidik masyarakat tentang literasi kewangan ni. Literasi kewangan ni penting. Macam tadi Fiza dah sebut. Berapa tau? 34.9% orang yang mengeluarkan dana bantuan KWSP, dia letak di mana? Dia letak di dalam saham dan dia letak di dalam emas. Sebenarnya sejak tahun lepas lagi saya pernah menulis. Saya selalu menulis tentang ini, ya. Kalau katalah kita start ambil bantuan, sama ada bantuan air sinar ke moratorium, maksud dia apa? Kita sedang susah. Kita kena faham, kita kena start terima redha, aku tengah susah ni, kan? Mana dia bila kita susah, tuan-tuan, mana dia kita kena apa? Macam Farin sebut tadi, kita kena penuhkan dana tabung kecemasan dengan cepat. Ya, bukan masa ni lagi waktu kita nak try melabur saham lah. Ini kali lah try saham. Ramai orang beratur kat kedai emas kan. Itu beratur sama. Kita ambil gambar simpan emas dan sebagainya. Bayangkan kalau bulan Ogos lepas kita emas, ini bulan September ada emas. Emas ni betul-betul perubahan. Dalam masa setahun dia tidak boleh dianggap sebagai satu. Sebab emas ni saya selalu pesan, dia masuk dalam kategori pelaburan jangka panjang. Sebab apa tau? Sangat panjang. Dia bukan panjang ni, sangat panjang. Kita tak boleh dalam 2-3 tahun you nak jual balik dan sebagainya.
which is sebenarnya tidak begitu bagus dan sebagainya. Dan saya seronok lah bila tadi Farin bercerita tentang dia masa zaman dia kecil pun dia dah start menabung visa pun sampai sekarang. Saya tak risau. Farin memang semula ditanya. Tetapi kita nak pesan dan ingatkan kepada semua kawan kita lah, kena sebenarnya pandemik ni ada hikmah dia, ada banyak hikmah yang kita kena belajar, terutamanya bab menabung, bab menyimpan, jenis kena tabung, kita start baru sebut hari ni kita dah start dengar orang sebut tentang tabung keluarga. Kita mesti seronok. Okey. Doktor, saya sebenarnya nak buat satu confession. Saya hanya mula menabung selepas saya mengenali doktor di WHI. Kalau tak sebelum ni saya tak ada tabung-tabung tu yang diasingkan. Doktor yang ajar kena ada tabung, asingkan tabung untuk kecemasan, tabung untuk bercuti, tabung untuk sedekah dan sebagainya. Untuk kecantikan. Tu tak ada lah. Okey, doktor, kalau kita cakap tentang tabung tadi, kita doktor pun dah biasa kongsikan bersama kami di Wanita Harian. Ada macam-macam tabung kita perlu ada sewaktu kita berkemampuan. Tetapi kalau kita cakap tentang tabung keluarga ini, dia jatuh di kategori yang mana dan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk sama-sama memenuhkan dan juga mengisi tabung keluarga ini, doktor? Okey, terima kasih Fiza. Okey, tabung keluarga ni saya selalu sebut beginilah, asas bagi sebuah keluarga, nombor satu kita kena start faham dulu. Dalam keluarga ni di bawah tanggungjawab siapa. Ini paling asas. Kadang-kadang kita ada salah faham. Oleh kerana kita dah kahwin, maknanya kita kena bahagi tugas sama rata. Sebenarnya kita kena faham asas agama dulu. Sebab tanggungjawab dia, maknanya dia kena menyempurnakan dan memurnikan keluarga itu. Mana dia kena sediakan tabung-tabung ni lah. Apa tabung-tabung yang sihat bagi seorang suami dan keluarga. Tapi tak semua orang ada suami yang gaji besar. Dia orang yang isteri gaji lagi besar daripada suami. Tetapi dia boleh ikhlaskan. Dia kata tak apalah abang, oleh kerana abang handsome macam Fahrin, saya tolong bayarkan duit rumah tapi duit kereta abang bayar. Contoh. Okay. Doktor tetas baju dia. Boleh. Tak ada masalah. Tetapi satu lagi kaedah saya nak galakkan dalam suami isteri ni, saya nak galakkan oleh kerana suami ni menjadi tunjang utama keluarga, dia selalu pesan ini, belanjaan rumah tangga yang lupus, yang habis tu biar suami yang tanggung. Maknanya bayar hutang kereta, hutang rumah, barang dapur suami tanggung. Tetapi ada dua lagi bayaran yang sebaliknya kalau kita nak bagi isteri kita bantu, boleh bantu ini. Nombor satu, pelaburan. Nombor dua, simpanan. Persiapan kita untuk apa? Supaya kalau sesuatu berlaku kepada suami kita dah pensam ini, tiba-tiba apa berlaku pada kita, pokoknya simpanan dengan pelaburan itu isteri itu ada. Okay. Tadi Fiza katanya apa yang akan ada dalam tabung keluarga ni? Saya selalu kita kena ada apa? Kita mesti ada dana perbelanjaan keluarga kita. Katalah dana perbelanjaan keluarga kita sebulan 2,000, maknanya sebaiknya 6 bulan ke depan tu kita ada, kalau 2,000 kali 6 bulan, maknanya at least kita ada 12,000 lah sebagai dana kecemasan. Tapi bisa kita baca banyak buku kewangan. Saya bila pandemik ni berlaku, sampel yang lain dibuat. Dulu banyak buku kewangan dia kata tempoh 6 bulan, tetapi kita tengok pandemik kita dah masuk dekat 2 tahun. Betul. Kalau kita perasan, bila orang cerita kata dia duit dah tak ada, kita tak boleh salahkan kata dia tak ada simpanan. Sebenarnya lebih daripada 6 bulan yang sepatutnya. Pasal itu tidak. Jadi kalau kita hari ni orang pasal susah dan sebagainya, saya percaya dan yakin orang yang selama ni dah menyimpan pun dia akan tetap susah. Sebab apa? Tempoh ini dah terlalu panjang dan sebagainya. Untuk kita hadapi semua benda ni dan sebagainya. Baik. Kita akan kembali bersama dengan doktor sebentar saja lagi untuk beberapa lagi soalan yang menarik. Tapi sebelum itu kita nak mengajak penonton mendengar pendapat orang ramai di luar sana tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Saya merasakan benda ni sangat orang kata diperlukan nak sewaktu di zaman pandemik, and benda ni berlaku dekat keluarga saya juga. So suami saya telah pernah hilang kerja sewaktu last year punya pandemik, but then alhamdulillah kami semua boleh survive because of kita memang ada kesedaran untuk menabung. So at least orang kata simpanan tu about like 3 to 6 months daripada gaji pendapatan kita, so that if anything happens kita boleh teruskan hidup. Ia teramatlah penting untuk setiap isi rumah untuk mempunyai tabung keluarga ataupun tabung kecemasan. Ini kerana ia dapat membantu kita sekiranya kita berada di dalam situasi yang memerlukan wang yang banyak dalam waktu yang singkat. Contoh, ketika berlaku kebakaran, kecemasan,
bencana alam ataupun untuk keperluan kesihatan. Kita takkan tahu apa yang akan berlaku pada diri kita, keluarga kita. Jadi dengan adanya tabung kecemasan ni dapat meringankan lagi beban dari segi sudut kewangan. Selain boleh digunakan pada waktu kecemasan, ia juga boleh mengekalkan kita bebas daripada hutang dan juga mengekalkan kestabilan emosi kita. Saya bahagikan tabung-tabung saya itu kepada tabung kecemasan, and then tabung jangka masa pendek, tabung jangka masa panjang, dan juga saya ada orang kata like macam tabung untuk kita keperluan asas dan sebagainya. Setiap kali saya mendapat gaji, saya akan terus asingkan 10% daripada gaji saya dan masukkan ke dalam akaun simpanan yang saya tidak akan gunakan langsung, ataupun saya akan sorokkan saya punya kad ATM ataupun debit card supaya tiada pengeluaran yang akan berlaku di dalam bank tersebut. Itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Ada orang yang simpan 10%, ada orang yang macam doktor dah katakan tadi lah, dalam tempoh pandemik ni ada orang yang kehilangan kerja. Lagi-lagi ada orang juga Fahrin yang dia bukan kerja tetap, dia kerja by project dan sebagainya. Macam mana agaknya nak menyimpan dalam keadaan begini? Kita pun kena fikirkan jugalah keadaan insan-insan ada yang di sekeliling makan kita. pagi, guys petang makan petang. Okey, antara pendapat menarik yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita di Facebook. Terima kasih kerana komen anda ini kami akan kongsikan sekarang. Farida Tahir, dulu-dulu tabung buluh, balance belanja sekolah masuk dalam tabung buluh, paling best duit shilling tu berbunyi. Memang syok masa tu, nostalgia tabung buluh. Okey. Ini daripada Siti Syairah Abdul Kadir. Katanya saya tak guna shilling emas. Nampak je dalam pers terus masuk tabung kucing sampai penuh. Dah penuh kira dah masukkan dalam akaun anak. Baik sekali daripada Putri Masaki. Saya dah lama buat aktiviti menabung. Selama ni sembunyi-sembunyi menabung macam budak sekolah. Sikit-sikit setiap hari. Dan mulai tahun 2021 ramai kawan-kawan sepejabat turut serta kerana dia kata menarik aktiviti. Memanglah menarik aktiviti menabung kan. Sehari RM1, Isnin Khamis RM5, tambah dah jadi banyak. RM1,350. Awak tak bagi lagi RM5 tadi. Sekarang saya pakai e-wallet je. Nanti saya transfer. Saya scan. Doktor, ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita, doktor. Tadi doktor dah terangkan tentang pentingnya ada tabung waktu-waktu kecemasan, siapa yang bertanggungjawab dan siapa juga yang boleh orang kata sama-sama menyumbangkan kepada tabung keluarga tu. Tapi kita bercakap tentang situasi tadi, Farin kata ada orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ada individu-individu yang terkesan dalam tempoh pandemik ini. Kita dah simpan tabung pun dah habis. Macam mana lagi kita nak menabung dalam keadaan ada yang kehilangan kerja, ada yang salah seorang daripada suami ataupun isteri dah tak ada kerja. Anak-anak pula walaupun ketika ini berada di rumah tetapi perbelanjaannya lebih kurang sama. Jadi bagaimana kita nak membantu individu-individu ini agar mereka masih lagi mempunyai dana kewangan untuk meneruskan kelangsungan hidup, doktor? Silakan, doktor. Okey, terima kasih. Dalam keadaan ini kita anggap sebagai waktu yang kritikal lah, ya. Menabung ini kita kena betulkan juga step mentality tentang menabung. Nombor satu ialah menabung ni bukanlah maksudnya ada lebih untuk menabung. Dan mentality ni kita pegang sejak dulu. Ketika mak kita bagi duit kepada kita pun, nanti dia akan pesan apa? Dia kata nanti lebih duit ni nanti balik tabung. Hakikatnya balik tak lebih pun sebenarnya. Jadi kita kena set ubah sedikit kalau bercakap dengan anak kita dan sebagainya. Apa kita kena cakap setiap kali kita bagi duit, simpan dulu lebih baru belanja. Itu yang pertama. Yang kedua ialah konsep menabung ni juga kita kena faham beberapa benda yang asal. Saya tadi Fiza mention hari ni orang ramai dah start hilang pekerjaan, ya. Kita nak kita dulu duit yang kita dapat ini keperluan asas keluarga kita lepas ataupun tidak. Betul. Saya selalu pesan begini, kita susah, kita diberhentikan kerja, kita ada masalah duit dan sebagainya, tanya dua benda dalam keluarga kita. Saya selalu pesan betul. Saya mengharapkan semua suami-suami yang ini macam saya, Fahrin kan, kita selalu tembak dengan keluarga kita. Nombor satu, saya pesan begini, panggil semua ahli keluarga, panggil semua duduk sembang bagi hari ni gaji kena start potong 40%. Sebab apa? Kita nak bagi semua keluarga tahu dan faham bahawa gaji kita akan dipotong. Bagi semua orang tahu, jadi semua benda yang dia orang mungkin dulu dia orang boleh dapat, hari ni mungkin tak boleh dapat lagi. Dan beban itu perlu dikongsi bersamalah. Mana dia dengan isteri, dengan anak, supaya dia faham. Jangan tanggung sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kita kena faham konsep ini. Konsep dia adalah ada dua benda dalam keluarga kita yang kita kena sentiasa ada. Nombor satu makanan, nombor dua adalah perubatan. Duit gaji yang kita dapat, saya selalu pesan, pastikan ada makanan yang cukup di atas meja keluarga kita
Yang kedua, kalau katalah bantuan perubatan dan sebagainya, kita masih mampu dan boleh beli. Kan? Terus ni yang kita barulah kalau kata kita ada portion untuk menabung, maka kita akan boleh menabung. Sebab itulah keperluan asas dia. Yang keempat adalah hutang kita. Hutang ni dia ada banyak kaedah. Saya pernah kongsikan. Kita boleh, of course kerajaan dah pergi moratorium, kita boleh pergi ke bank balik bincang, kita jual balik hutang kita dan sebagainya. So, ada banyak alternatif. Tetapi yang paling besar, yang ketiga yang saya nak kongsikan, Fiza, sebenarnya kita membesar dengan mentaliti bahawa menabung ni bukanlah prioriti. Kita membesar betul tu. Kita tak boleh salahkan siapa selama ni. Sebab apa? Ini dibuktikan dengan data literasi kewangan di Malaysia ni hanya 36% saja. Maknanya 36% dia orang yang hebat macam Fiza, macam Fatul, bawa duit, dia dapat duit, simpan, lepas simpan baru belanja, lepas tu barulah kita beli bulu mata dan sebagainya. Betul. Singapura, literasi kewangan dia 59%. Vietnam, literasi kewangan dia 56%. Itu masih lagi rendah. Sebab itulah saya sangat teruja bila program-program besar suka nak bercerita tentang tabung, tentang kempen supaya orang ada kesedaran menyimpan, menabung dan sebagainya. Itu saya rasa macam Alhamdulillah. Sebab masyarakat hari ini mula, sebab dia akan mempengaruhi. Kalau katalah kita saja senang, kita saja ada tabung, tetapi percayalah, kita tak akan dapat tidur malam kalau di depan rumah kita ada orang susah yang tidak ada makanan. Ya, betul. Betul. Kita akan alami benda-benda yang begitu. Jadi mana dia menabung, kesedaran. Dia bermula dengan, sebab tu saya selalu pesan, orang tanya juga mana nak bermula. Sebenarnya bermula bukan dengan menyimpan duit. Selalu pesan begitu. Menabung ni bukan bermula dengan simpan duit. Dia bermula dengan membetulkan cara kita berfikir. Dapat duit, banyak mana kita kena simpan. Kalau katalah kita kerja part time, kita kena buat satu jadual dulu. Orang yang kerja freelance ni dia pun selalu dapat duit. Tengok kadar paling minimum dia dapat dalam tempoh 3 bulan, itulah kadar perbelanjaan dia. Mana dia kalau kita ada bulan dia dapat RM1,500, berikutnya dia dapat RM2,000, ada bulan bagus sempena merdeka dia dapat RM3,000, dia buat skill online. Maka dia belanja pada kadar yang paling rendah saat itu dulu. Mana dia RM1,200 dan sebagainya. So benda-benda macam itulah kena ada knowledge, ada ilmu. Baik, kalau kita dengar apa yang doktor katakan tadi, sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya simpanan semua dah habis dan sebagainya, tapi tabungan yang mungkin kita maksudkan sekarang yang perlu kita atur adalah untuk kesinambungan dan kelangsungan hidup kita sebenarnya. Tapi doktor, saya juga nak menyentuhlah, kalau kita lihat tadi, ini kita umum kita kata tabungan keluarga, dan mungkin ada orang ramai yang pernah mendengar tentang pelbagai lagi tabung yang lain. Jadi kami tidak mahu mereka keliru tentang kategori-kategori tabungan lain. Ada orang kata ada tabungan pendidikan, tabung kecemasan, tabung bercuti dan sebagainya. Tabung kahwin pun ada. Ada ke tabung kahwin? Tak ada dah. Okey. Jadi doktor, bagaimana kita nak memberi pencerahan kepada para penonton? Okey, very good. Saya suka bila orang spesifik. Okey, kalau tabung keluarga ni, dia makro lah, dia besar lah. Mana dalam sebuah keluarga dia mesti ada satu tabungan. Kita sebut sebagai tabungan keluarga. Saya selalu pesan begitu. Malah saya selalu pesan macam ni, Fiza. Saya rasa masa dating mula-mula, nak kahwin dulu ni, jangan setiap kali dating tanya calon suami, jangan tanya calon suami, abang banyak mana abang sayang saya. Cuba gambarkan sayang abang tu banyak mana kepada saya. Okey. Tanya abang banyak duit mana? Dating boleh tanya, kita ni kalau kahwin tabung kita besar mana abang? Doktor Cuk, maksudnya kena tanya tabung besar mana, bukan tanya dalam akaun ada banyak mana duit. Bukan. Itu boleh juga. Boleh Fiza. Boleh. Okay. Kita kena start tanya. Kita start tanya pasangan kita, kita nak beli rumah dekat mana. Saya selalu pesan, kalau kata kita nak beli rumah ni, mana dia mesti dekat dengan tempat kerja isteri, jangan jauh daripada tempat kerja isteri. Suami travel jauh tak ada masalah. Itu yang akan ada dalam tabung keluarga ni. Nombor satu saya selalu pesan, di dalam tabung keluarga ni juga nanti sebelum ada anak, kita of course kita kena merancang lah tabung pendidikan anak kena ada, kita kena ada tabung rumah, kita kena ada emergency fund dalam tu, emergency fund, malah kita kena ada sinking fund juga kena ada, bayar roket kereta setahun sekali, bayar cukai kita kena bayar dan sebagainya, semua pecahan-pecahan dia di dalam itu. Tetapi paling penting topik kita ni kita tentang tabung keluarga. Kalaulah sebuah keluarga tersebut mula ada kesedaran tentang emergency fund, ada tabung kecemasan 6 bulan ke depan dia dah ada,
dia ada tabung simpanan untuk sinking fund dia, perbelanjaan setahun, bayar cukai, bayar kereta, road tax dan sebagainya ke depan. Itu adalah satu benda yang sangat bagus. Dan sekali lagi, satu lagi benda yang sangat penting bila kahwin ni, bila ada keluarga, pesan ini, ada satu tabung iaitu sebut tabung perlindungan. So dia, kalau jadi apa-apa kemalangan, kalau katalah kita hilang upaya, jatuh helikopter ke, jatuh dan sebagainya, ya, tak tangan dan sebagainya, so ada insurans ataupun takaful yang lindungi suami kita, yang isteri dengan anak-anak kita dapat manfaat. Yang ini saya setuju, melindungi provider supaya kalau apa-apa terjadi kepada tunggak itu, provider itu, anak-anak itu insya-Allah terjamin lah. Doktor perasan tak dalam perbincangan kita ni, kita lebih banyak bercakap tentang keluarga yang dah berkahwin. Kita jangan lupakan bahawa ada juga individu-individu ni yang mereka ni tak berkahwin tetapi mereka juga mungkin merupakan tonggak keluarga. Mereka juga menjaga perlu menjaga kebajikan mungkin ibu bapa, adik-beradik dan sebagainya. Jadi bagaimana kita perlu mendidik masyarakat kita bahawa bukan tabung ni untuk orang dah kahwin je. Maksudnya bagi orang yang bujang, orang yang tidak berkahwin. Sebab masalah ni akan melanda semua orang. Kalau pandemik semua pun terkesan, bukan saja mereka yang berkeluarga. Bagaimana kita nak kongsikan ini kepada penonton kita, Bujang Doktor? pun kena menabung. Silakan, Doktor. Betul, setuju. Dia, kenapa kita banyak sentuh tentang yang berkeluarga tadi? Sebab cabaran orang berkeluarga ni dia besar. Mana kalau dia jadi ketua keluarga, di bawah dia tu banyak gerobok-gerobok yang menumpang dengan dia. Walau bagaimanapun, kita tak nafikan ada orang bujang yang sangat excellent, sangat cemerlang. Walaupun dia hidup bujang, tapi dia masih membantu, dia kekal membantu mak ayah dia ada mungkin ada adik, saudara dia dan sebagainya. So, masih mengamalkan konsep yang sama sebenarnya. Konsep yang sama, ambil, saya cadangkan dulu, ambil takut perlindungan diri untuk diri kita, ya. So, kalau sesuatu kemalangan, bencana berlaku pada diri kita tu, kita boleh bagi, kita boleh hibahkan kepada siapa? Kepada mak ayah kita, ya, kepada siapa yang kita jaga dan sebagainya. Menabung rumah, bagi orang bujang ni, bebanan mental dia tidak sebesar dengan orang yang berkeluarga lah. Sebab dia tu tidaklah meninggalkan kita. Contoh, kalau kita lah suami meninggal, anak, isteri, mak ayah yang menanggung selama ni akan memberi kesan yang besar. Sebab dia sumber pendapatan utama. Kalau orang bujang, kebergantungan orang kepada dia mungkinlah tak sebesar itu. Mungkin. Ada orang memang besar kebergantungan orang pada dia kan. Jadi, sebab itulah perlindungan merupakan benda yang sangat penting lah pada semua generasi ni. Okey. Doktor, ini juga kita nak kongsikan kepada penonton kita. Kalau kita bercakap tentang tabung, semua dalam kalangan kita terfikir tentang tabung arnab itu tadi tu. Tabung arnab, tabung gajah, tabung bulu kita. Tetapi apa yang doktor maksudkan ini sebenarnya lebih luas daripada itu. Tentang tadi, perlunya kita ada perlindungan diri. Dan bagaimana sebenarnya kita tak kena faham konsep tabungan ini bukan kita simpan duit bawah bantal saja, tetapi kita juga boleh sebenarnya menyimpan duit tabungan kita ini di bank ataupun melalui kaedah-kaedah yang diversify. Yes, boleh memberi keuntungan kepada kita sebenarnya kan? Mempelbagaikan simpanan tu. Silakan, Doktor. Okey, nombor satu saya nak pesan begini. Saya pernah tulis tau kepada orang bujang yang first time bekerja. Kali pertama bekerja kita nak buat apa? Saya tengok masyarakat kita ni Liza, Farihin, bila kali pertama bekerja dia suka sangat nak beli kereta. Betul. Allah, tak ada kereta nampak tak sukses lah. Tidak tunggu seperti orang kalau tak ada kereta ni kan. Dia rasa ya Allah kalau ni betul. Okey, saya selalu nak pesan begini. Nombor satu, sediakan akaun-akaun yang asas. Kali pertama bekerja, akaun apa yang kita nak buka? Nombor satu, saya sangat galakkan ada akaun tabung haji. Yang Muslim yang bagus dan baik, kita ada akaun tabung haji. Nak daftar haji tu pun bagus, 1,300 kita boleh daftar haji. Nombor dua, ini paling asas, adakan akaun AHB, Amanah Saham Putra, kan? Mana dia buat potongan gaji terus masuk simpan dalam tu, macam Fiza mention tadi, saya sangat tidak galakkan simpan bawah bantal dan sebagainya. Of course, tapi kita suka tengok tadi ada beberapa usaha. Tahun 2015 saya pernah buat kempen tabung hijau, tabung orange, tabung hijau. Dan saya tengok hari ni ramai orang dah start ada tabung-tabung tu. Very good. Sebab nombor satu, menabung ni membosankan Farin. Bosan, ya Allah, kita nak bukan. So kita kena buat apa? Kita kena create bagi seronok. Contoh kita buat tabung hijau, every time jumpa duit warna hijau kita masukkan dalam tu, kita enjoy. Setiap kali dapat duit kita simpan duit orange dan sebagainya. So kita kena create tu. Tetapi macam Fiza kata,
Kita kena diversify lah duit ni, sebab kalau kita simpan di rumah risiko. Saya pernah saya buat campaign dulu siapa yang paling banyak menyimpan dan sebagainya. Ada yang mengadu dalam cerita dia simpan dekat office, rupanya ada orang ambil dan sebagainya. So kalau simpan dekat luar ni, dia of course dia datang bersama risiko. Kalau nak cantik lagi supaya kita tak sedar. Setiap kali gaji, kata gaji 25,000 bulan, kita buat standing instruction dalam online perbankan. Hari ni semua perbankan ada SI, standing instruction. Kita potong terus 10% daripada gaji kita tu masuk ke dalam akaun lain, dia duduk dalam tu senyap-senyap. Baik. Dia duduk dalam tu tenang, jiwa dia tenang dalam tu. InsyaAllah hujung tahun nanti kita akan himpun dan dapatkan balik duit kita. Baik, Doktor. Kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Boleh berikan pesanan akhir ringkas kepada kita semua dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Silakan. Tak dengar suara Doktor. Suara Doktor. Suara tak dengar. Suara. Okey. Silakan pesanan akhir daripada Doktor. Okey. Sorry. Saya kurang lebih ada 3 benda yang saya nak kongsikan. Nombor 1, kita kena betulkan step mentality. Okey. Mentality kita kena betul. Buat menabung ni saya selalu pesan, menabung bukan bermula dengan masukkan duit ke dalam tabung. Dia bukan begitu. Konsep menabung. Menabung ni bermula dengan macam mana kita nak kawal diri kita. Kita tahu yang mana keperluan, yang mana kehendak, kita boleh tentukan. Ada orang dia kena pakai handphone mahal juga. Ada orang pakai handphone murah pun, dia baling ke dinding pun dia rasa okey, handsome juga. Yang pertama, betulkan cara kita berfikir tentang mentaliti kita tentang keuangan. Saya selalu sebut juga, ada orang dia sedang menabung dengan sangat susah hari ni. Dia boleh hidup bersama lebih lama. Ada orang sedang menghabiskan wang untuk kebersamaan yang sementara. Dia kata apa? Save a penny a day for a rainy day. Menabung untuk masa berkabung. Dan hari sekali saya nak kongsi kedamaian, kesihatan. Kedua dan ketiga, Doktor. Adalah kekayaan juga. Itu saja. Okey. Baiklah. Saya kira itu rumusan yang cukup lengkap untuk sama-sama kita di studio dan juga anda penonton sama-sama dapat jadikan ia sebagai manfaat. Kita simpan duit ni bukan untuk hari ini tetapi untuk keperluan masa depan kita. Lagi-lagi kalau anda individu yang memang ketua keluarga macam Farid, perlu ada sebenarnya tabung keluarga itu, perlu ada perlindungan untuk diri sendiri supaya kalau apa-apa berlaku, anak isteri terjaga dan terjamin. Jadi jumpa bakal jodoh nanti tanya dia pasal tabung. Tabung ke akaun? Baik, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Merenung hidup sakit meraja. Oh, mengapa kedamaian hilang sirna? Lara yang menyapa. Sampai bilakah harus berduka? Walau negaraku hilang ceria, walau negaraku pudar warna dan sinarnya. Ya, satukan harapan. Itu dia sebuah lagu istimewa, lagu khas terbit Tanah Najah Music yang dilancarkan sempena Hari Malaysia yang telah dilancarkan pada 10 September yang lalu, menggabungkan 4 orang penyanyi, Kodi Rani, Fatin Faisal, Megat Rahim dan juga Izwan Arif, yang 3 daripada mereka dah pun bersedia dalam talian bersama dengan kita. Okey, Assalamualaikum Kodi, Megat dan juga Fatin, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cakap tentang Satukan Harapan ini juga menyatukan keempat-empat anda. Izwan tak dapat bersama dengan kita hari ini. Okey, siapa yang nak kongsikan dulu bila anda berempat ini dilamar ataupun diberi kepercayaan untuk membawakan lagu istimewa bersempena Hari Malaysia ni, bagaimana reaksi anda? Lagu yang besar ni. Okey. Alright. Okey, untuk first kali saya dapat lagu ni daripada bos, sebab bos cakap bos plan untuk kita nak buat lagu untuk sambutan Hari Malaysia kan. Lepas tu bos cakap kita akan record untuk 4 orang. So yang saya tahu Megat, Fatin dan Izwan.
So cuma yang menjadi cabaran untuk saya adalah saya terpaksa record kat Langkawi seorang-seorang. Yang lain semua record dekat KL. Nampaklah sedih tadi. Tapi nampak klip video tu cantik walaupun record sendiri sebab belakang Cantik. pemandangan dia ada pantai. Yang lain semua dalam studio dekat rumah kan. Okey. Kalau macam Fatin sendiri kolaborasi ini satu tanggungjawab juga kan Betul. Fatin kan? Dan bagi Fatin sendiri apa perasaan diberi tanggungjawab dan kepercayaan membawakan lagu ini? Fatin. Macam untuk Fatin pun, Fatin rasa macam sangat bangga. At the same time macam this is the first song lagu patriotik yang Fatin nyanyikan and dapat berganding dengan Kodi, Megat, Izzuan. So Fatin rasa sangat-sangat berbangga jugalah dapat nyanyikan lagu patriotik. Kalau Megat sendiri kan pernah tak terfikir di usia yang muda ni anda akan sama-sama membawa, mengangkat dan menyanyikan lagu patriotik ni yang memang kalau kita dengar alunan muzik, liriknya juga memang membawa maksud yang besar kepada kita semua. Untuk lagu Satukan Harapan ni pun first time Megat bawakan lagu patriotik kan, and also duet dengan Kodi, Fatin dan Izzuan. So apa yang Megat rasa untuk nyanyikan lagu Satukan Harapan ni memang rasa bangga sebab dapat rasa patriotical lah. Baik, mungkin juga kalau boleh dikongsikan tentang penulis liriknya dan juga komposer lagu ini sendiri. Ya. Okey, untuk penulis lirik dan komposer ialah komposer Rudi Nastia dan lirik oleh Adi Pawana. Dan kisah lagu ini sendiri sebenarnya Satukan Harapan, baik-baik liriknya kalau boleh dikongsikan dengan kita. Kisah daripada lirik ni mungkin secara umum yang buat masa ni boleh dikongsikan dengan kita. Okey, kisah tentang Satukan Harapan ni adalah di mana kita cuba tunjukkan kita punya sifat budaya kita untuk kita bersatu padu dalam sebab kita berbilang kaum. So kita letakkan juga feel perasaan kasih sayang di dalam lagu tu, walaupun lagu ni adalah lagu patriotik tapi kalau kita boleh dengar lagu patriotik yang macam ni jarang ada sebab dia macam terlalu macam pop ballad sikit kan. So itu yang membezakan lagu-lagu patriotik yang lain lah. Ya, kita harapkan lagu ini juga dapat menarik minat anak-anak muda kan untuk mendengari lagu-lagu patriotik ini. Untuk Megat, Fatin dan juga Kodi, ucapan Hari Malaysia sila sampaikan kepada penonton-penonton wanita hari ini secara ringkas. Okey. Kepada rakyat Malaysia, nak ucapkan selamat Hari Malaysia. Take care always. Jangan lupa pakai mask. Dan jaga SOP. Sama-sama kita menandangi COVID-19 bersama. Okey. Sikit daripada Fatin. Okey, Fatin pun nak ucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia, and Fatin harap semua dapat jaga SOP, stay safe dekat rumah walaupun kita merdeka tapi tak semestinya kita merdeka dengan COVID lagi. So Fatin harap kita semua sama-sama dapat bekerjasama untuk kita menangani COVID juga. Okey, ringkas daripada Kodi. Okey, right. Selamat Hari Malaysia dan walaupun merdeka kita dah lepas tapi kita stay kena jaga kita punya merdekakan dirilah. Maksudnya jangan terlalu seronok sangat, jaga SOP, jaga diri masing-masing. Okay? InsyaAllah. Yang nak pergi Langkawi tu boleh jumpa Kodi lah kat sana esok. Jadi terima kasih jaga diri kepada ketiga dan muzik video itu boleh disaksikan di saluran YouTube Najah Music. Baik, ada berbagai lagi pesanan kami nak kongsikan bersama dengan anda di penghujung nanti, tapi sebelum itu kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Nyanyi sikit satu rangkap. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, kami nak kongsikan sesuatu yang menarik kepada anda khususnya para peniaga. Bersempena dengan Hari Malaysia, jom sokong PKS tempatan melalui kempen #KitaMalaysia. Dan usaha kolektif ini membawa perbezaan sehingga mampu memberi kesan signifikan terhadap proses pemulihan kita. Dan daftar masuk ke laman e-dagang Wow Shop untuk beli barangan di wowshop.com.my/KitaMalaysia. Selamat Hari Malaysia. Kita sokong, kita bantu, kita beli. Kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Kita saksikan.
Sempena Bulan Kebangsaan ini, jom bersama kita bantu usahawan PKS dengan menyokong bisnes mereka. Dengan kempen #KitaMalaysia, kita boleh membantu antara satu sama lain, menggiatkan perusahaan mereka dan meluaskan produk mereka ke seluruh negara. Jom sokong mereka dengan layari laman web e-dagang Wow Shop untuk dapatkan produk yang anda sukai. Kita sokong, kita bantu, kita beli. Kita pasti berjaya depani cabaran ini bersama-sama. Itu dia, dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran wanita hari ini untuk siaran 15 September 2021. Dan bagi anda semua, walaupun esok cuti, ada macam-macam kelonggaran, tapi jangan lupa untuk terus mengekalkan SOP yang ditetapkan. Jangan lupa pakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan juga gunakan orang kata kesedaran dan pengetahuan anda untuk mengelakkan tempat-tempat yang sesak dan terus jaga diri, bukan diri sendiri tapi juga keluarga. Betul. Cari alternatif lain. Kalau kita sampai tempat tu kat parking dah penuh, ramai orang, kita carilah tempat lain ya. Okey, dan esok insya-Allah kami akan terus kembali bersempena dengan Hari Malaysia, Keluarga Malaysia. Kami bawakan kisah dari Borneo ke puncak dunia. Okey. Baik, jadi pastikan anda kembali bersama kami lagi esok jam 12 tengah hari. Jaga diri. Assalamualaikum. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.